Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kembali kita belajar Bahasa Melayu tahun 2 dengan tajuk Tanda Baca. Apakah tanda baca? Tanda baca ialah tanda yang diberi untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu kepada pembacaan. Tanda baca: huruf besar, koma, tanda seru, tanda soal, tanda sempang, tanda petik dan noktah. Huruf besar. Huruf besar digunakan pada permulaan ayat. Contoh ayat: mereka sedang berbual di luar pagar. Huruf besar juga digunakan pada kata nama khas. Contoh ayat: nama ibu saya Hanisah. Saya tinggal di Kota Tinggi, Johor. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengasingkan frasa dalam ayat. Contoh ayat: rumah itu besar tetapi tidak cantik. Tanda koma juga digunakan untuk mengasingkan perkataan yang berturut-turut. Contoh ayat: warna kegemaran saya ialah biru, merah, hijau dan kuning. Tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir ayat seru. Contoh ayat: wah, cantiknya rumah kamu. Amboi, merdu sungguh suara kamu. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh ayat: mengapakah adik menangis? Kamu sudah makan? Tanda sempang. Tanda sempang digunakan semasa menulis kata ganda. Contoh ayat: murid-murid beratur di kantin untuk membeli makanan. Tanda sempang juga digunakan untuk memisahkan angka dengan huruf. Semalam ialah hari lahir ayah saya yang ke-40. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menunjukkan cakap ajuk. Kamu semua perlu menghantar latihan ini sebelum cikgu keluar, kata Cikgu Ali kepada murid-muridnya. Tanda petik juga menunjukkan judul buku, rencana, puisi dan sebagainya. Contoh ayat: buku bertajuk Seorang Tua di Kaki Gunung ditulis oleh penulis tersohor. Dan akhir sekali, tanda noktah. Tanda noktah digunakan pada akhir ayat penyata. Contoh ayat: kakak sedang mencuci pinggan. Zaki dan keluarganya baru pulang dari Korea. Sekarang, kamu boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 15. Aku warga negara Malaysia. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu.
Jawab Hasan dan kawan-kawannya. Okey, di dalam ayat ini, cikgu nak kamu perhatikan. Di hadapan ayat, terdapat tanda petik menunjukkan bahawa ayat ini mengandungi cakap ajuk. Selepas peringkat daerah, kamu dapat lihat tanda soal. Kerana apa ada tanda soal di sini? Kerana ini adalah ayat tanya. Ada perkataan siapakah di sini? Siapakah ialah kata tanya. Ya, betul. Selepas tanda soal, kamu dapat melihat tanda petik yang kedua. Kemudian, kamu juga dapat melihat Cikgu Ramlan ditulis dengan huruf besar. Kerana apa ditulis dengan huruf besar? Ya, kerana Cikgu Ramlan ialah kata nama khas. Okey, dan di akhir ayat mesti ada noktah. Kepada anak muridnya, noktah. Okey, kemudian di bawah tanda petik bermaksud ayat cakap ajuk. Selepas itu ada tanda koma, cikgu, tanda seru dan tanda petik semula. Jawab Hasan dan kawan-kawannya noktah. Hasan H ditulis dengan huruf besar kerana kata nama khas. Okey, sekarang mari kita lihat latihan di bawah. Syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Okey, mari kita lihat satu persatu tanda baca yang terdapat di dalam ayat ini. Di hadapan sekali, kamu dapat melihat tanda petik yang menunjukkan bahawa ini ialah cakap ajuk. Koma, Hasan, koma, Idris dan Kok Bun. Antara Hasan dan Idris terdapat tanda koma. Koma diletakkan di sini kerana ada 3 nama di sini secara berturutan. 3 nama yang berturutan, jadi perlu letak tanda koma. Seterusnya, hinggalah baris ketiga, daerah. Selepas daerah, tanda seru. Kenapa ada tanda seru di sini? Kenapa cikgu tak letak tanda soal? Kerana ini ialah ayat seruan. Ayat seruan. Kerana apa? Kerana ada perkataan syabas di atas. Syabas ialah kata seru. Jadi di sini kita gunakan tanda seru. Kemudian tanda petik, di belakang tanda seru, tanda petik, kata Cikgu Ramlan, noktah. Di akhir sekali ayat ada noktah. Dan juga Cikgu Ramlan ditulis dengan huruf besar kerana kata nama khas. Begitu juga dengan nama Hasan, Idris dan Kok Bun. Juga ditulis dengan huruf besar kerana kata nama khas. Okey. Sekarang kita lihat nombor 2. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Okey, di awal ayat, kamu dapat melihat tanda petik untuk menunjukkan ini ialah cakap ajuk, mengandungi cakap ajuk. Okey, kemudian di belakang kebenaran penjaga, tanda koma. Cikgu tak letak tanda soal sebab ini bukan ayat tanya. Cikgu juga tidak letak tanda seru sebab ini bukan ayat seru. Ini ialah ayat penyata. Ayat suruhan. Ayat suruhan. Jadi cikgu letak tanda koma sahaja. Kemudian ada tanda petik di belakang tanda koma, kata Cikgu Ramlan lagi. Cikgu Ramlan huruf besar kerana kata nama khas.
Dan di akhir ayat mestilah ada noktah. Seterusnya kita lihat situasi di rumah. Okey, kita lihat nombor 1. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Tanda petik di awal ayat menunjukkan ini adalah cakap juk. Selain itu, A untuk ayah huruf besar. Kerana apa? Kerana awal ayat. Ya, huruf besar kita guna untuk awal ayat dan juga kata nama khas. Tentang diri saya, tanda soal. Okey, mengapakah cikgu letakkan tanda soal di sini? Cikgu tak letak tanda seru ataupun koma sahaja. Kerana ayat ini ialah ayat tanya. Mengapakah cikgu kata ayat ini ayat tanya? Dalam ayat ini terdapat kata tanya di manakah. Di manakah ialah kata tanya. Jadi ayat ini ialah ayat tanya. Jadi cikgu letak kata tanya di sini. Okey, di belakang kata tanya ini ada tanda petik semula. Tanya Hasan. Noktah. Hasan huruf besar. Kerana apa? Ya, kata nama khas mestilah huruf besar. Dan di akhir ayat ada noktah. Okey, sekarang kita lihat nombor 2. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Okey, di hadapan sekali terdapat tanda petik. Macam cikgu cakap tadi, ini menunjukkan ada cakap juk. Kemudian, koma, ini sijil kelahiran kamu. Tanda seru. Kenapa tanda seru di sini? Kerana ini adalah ayat seruan. Ayat seruan. Kerana terdapat kata seru di dalam ayat ini. Nah. Nah ialah kata seru. Jika kita lihat ayat di belakang ni, sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. M cikgu letakkan huruf besar. Kerana apa? Ya, kerana kata nama khas. Malaysia ialah kata nama khas bagi sebuah negara. Jadi perlu huruf besar. Dan noktah di akhir ayat. Okey, sekarang kita lihat nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Okey, di hadapan sekali tanda petik. Tanda petik kita gunakan apabila ada cakap juk dalam ayat ni. Okey, kemudian B huruf besar. Permulaan ayat mestilah ditulis dengan huruf besar. Borang ini tanda soal. Kerana ini adalah ayat tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Bolehkah saya isi borang ini? Ini ialah ayat tanya tanpa kata tanya sebab tak ada kata tanya dalam ayat ni. Okey, kemudian tanda petik. Tanya Hasan. Okey, Hasan, H huruf besar. Kata nama khas dan noktah di akhir sekali. Okey, akhir sekali tengok nombor 4. Amboi, bijaknya anak ayah. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Di hadapan sekali, tanda petik. Amboi, huruf besar kerana apa? Ya, awal ayat. Bijaknya anak ayah. Tanda seru. Kenapa cikgu letak tanda seru? Ya, kerana ini ialah ayat seru. Terdapat kata seru dalam ayat ini iaitu amboi.
Kemudian ada tanda petik, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. H huruf besar kerana kata nama khas. Ya, betul. Dan di akhir ayat, mestilah ada noktah. Okey, ini sahaja pembelajaran tanda baca kita pada hari ini. Cikgu harap kamu sering membuat ulang kaji supaya kamu tidak lupa penggunaan tanda baca. Tahniah cikgu ucapkan kerana kamu dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk pembelajaran akan datang. Selamat belajar.